Hello guys, welcome back to the segment Nama Aku Hafiz. Kepada yang baru sampai ataupun baru jumpa channel ni, minta tolong korang sikit guys. Minta tolong korang untuk subscribe channel ni, tekan butang like dan butang share. Tekan je guys, benda tu free. Okay? Dan kepada sesiapa yang dah subscribe, okay, korang memang awesome guys. Okay, korang memang cun. Seperti yang korang tahu, the segment sekarang ni dah available dekat Spotify, Apple Podcast dengan Google Podcast. Dekat dalam Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, korang boleh cari the segment podcast, okay, untuk korang dengar kita orang melalui audio lah. Okay. So guys, episod kali ni adalah episod kisah seram subscriber. Okay. Dan kali ini cerita ini ataupun kisah ini dikongsi oleh salah seorang subscriber kita yang bernama Annabelle, okay, ataupun nama pendek dia Ana. Alright. Okay, jom guys, kita roll the intro. Okay guys, so basically Ana dah kongsi dengan the segment tentang kisah seram yang makcik dia alami lebih kurang dalam setahun yang lepas lah. Tak lama lah, baru je. Okay, aku rasa dalam PKP tahun lepas kot. So jadikan cerita, keluarga Ana ni diorang tinggal dekat Bintulu, Sarawak. Okay, time tu pula mak Ana ni ada urusan kerja dekat Kuching, Sarawak. Jadi mak Ana pergi ke Kuching daripada Bintulu dan stay 2 malam dekat sana. Okay. So kebetulan pula masa tu belum lockdown lagi, belum PKP lagi. So dia orang sempat lah nak travel daripada Bintulu nak ke Kuching ni kan. So dalam bulan Mac, tak silap aku, dalam bulan Mac tu, sebelum government kita announce kita kena PKP ataupun kena lockdown, dekat Bintulu ni dia ada cuti seminggu. Aku tak tahu cuti apa, tapi cuti tu dalam seminggu lah, duration dia seminggu. So Ana dengan ayah dia ni decided untuk gerak balik ke kampung. Okay, kampung dia orang pun dekat dalam kawasan yang sama juga, kawasan yang berdekatan juga. So dia orang pun nak gerak balik ke kampung. Tapi masa dia orang nak decided untuk balik ke kampung tu, 1 hari selepas mak dia dah travel ke Kuching. Alright, bila mak dia dah sampai dekat area Kuching, so mak dia decided untuk bermalam dekat Kuching, dekat satu hotel bertaraf 5 bintang dekat area Kuching. Okay, dia pun call lah adik dia. Call adik dia, cakap yang adik dia ni kira macam makcik Ana ni lah. Okay, makcik Ana ni dia call, dia cakap yang okay, yang dia dah sampai dekat area Kuching dan minta ajak dia teman lah untuk bermalam dekat satu hotel tu. So makcik dia ni tinggal dekat area Bau. Okay, so dari Bau nak ke hotel tu tak jauh, lebih kurang dalam setengah jam 40 minit tu kot. So adik kepada mak dia ni ataupun makcik Ana ni, dia ni seorang guru tadika dekat Kuching. Jadi kalau nak ikutkan pada story Ana ni, makcik dia ni macam penakut sikit kan, kejap berani kejap takut. Dia macam lebih kurang 50-50 lah kata orang. Masa mak Ana ni call makcik dia ni ataupun call adik dia ni untuk temankan dia ni, jadi adik ni pun macam 50-50 nak teman ke tak nak teman. Tapi finally dia kata macam okey lah, aku teman lah. So dia pun datang ke hotel yang 5 bintang ni, hantar datang ke hotel dan teman. Jadi masa makcik Ana ni sampai ke hotel tu kira dalam pukul 2 petang, 3 petang lah. Everything seems to be okay, tak ada masalah. Sebab waktu siang kan, tak ada masalah. Macam biasalah, bila mak dia ni dengan adik ni bertemu, diorang pun dah lama tak jumpa. Jadi dah nama pun adik-beradik, macam-macam benda lah diorang buat kan. Diorang pergi lunch sama-sama, diorang pergi tea time sama-sama, bergosip, bergelak dan sebagainya. Biasalah bila adik-beradik dah jumpa. Lepas semua tu dah settle, waktu malam pun dah sampai kan? Waktu malam pun dah menjelma lah. Jadi dua orang ni pun decided macam okey lah, jom kita balik hotel kan. Balik hotel dalam pukul 8 malam macam tu lah. So macam biasa lah, makcik Ana dah sampai hotel. Kira mak Ana dengan makcik dia sampai hotel, dah unload semua barang apa semua, dah lepak semua, dah tengok TV apa semua. Macam biasa sebelum tidur, sebelum rehat tu, sebelum tidur, makcik Ana ni nak mandi. Okay, so dia pun ambil towel,
Lepas tu masuk dalam toilet. So gambaran toilet, aku nak bagi korang gambaran toilet ni. Okay, gambaran toilet ni bila dia masuk dalam toilet, sebelah kiri adalah bathtub tau. Bathtub yang untuk berendam. Okay, dan sebelah kanan adalah tempat shower. Tempat shower yang ada pintu cermin lah, tempat shower. Dan bahagian tengah-tengah ni adalah toilet dan ada sinki. Okay, so itulah gambaran dia. Jadi Makcik Ana ni pun macam biasa ambil towel and nak masuk shower lah, nak pergi mandi lah. So dia nampak bathtub. Jadi dia pun decide macam, oh okey lah, malam ni aku nak manjakan diri aku untuk berendam lah dekat bathtub kan. Jadi dia pun takung lah air dekat dalam bathtub ni kan, untuk mandi dalam bathtub, dengan niat dia nak mandi dalam bathtub ni lah. So dia pun takungkan air dalam bathtub ni dan dia keluar balik daripada toilet tu. Dia pergilah layan balik dia punya kakak ni, berborak macam biasa, borak minum air dekat dalam hotel tu, minum air semua, sembang menyembang dah nak dekat 30 minit, tak sedar dia pun baru teringat macam, alamak, aku ada tadah air tadi dekat dalam bathtub kan. Dia pun cepat-cepat lari pergi ke toilet tu, tengok air bathtub tu yang dia takungkan tu dah hampir penuh, dah almost penuh. Jadi dia pun macam tutup air cepat-cepat. Bila dia tutup air cepat-cepat tu, jadi macam everything seems to be okay lah, tak ada masalah kan. So bathtub ni pula, kalau kau tahu gambaran dia, bathtub okey panjang kan. Okey, depan bathtub ni dia ada macam shower. Dia ada dua shower, satu shower yang bilik, satu lagi shower yang dekat bathtub. Jadi Makcik Ana ni pun tak nak melengahkan masa pun, dia pun rendam lah ataupun mandilah dekat bathtub tu. Dia pun baring dan berendam dalam bathtub tu. Okey, dalam keadaan dia berendam dalam bathtub, muka dia menghadap ke kepala paip shower. Rendam, manjakan diri macam biasa kan. Sebelum dia berendam tu, sempatlah dia menyalakan beberapa lilin aromaterapi kan, macam bau-bau lavender, bau-bau wangi je lah. Dia nak manjakan diri kan, bukannya selalu dapat peluang kan, lepak hotel apa semua kan. Jadi dia pun dah nyalakan lilin, dah susun lilin semua cantik kat tepi-tepi bathtub tu. Dia pun baring. Dia baring dekat bathtub tu. Bila dia tengah berendam dekat dalam bathtub tu, mata dia pun dah macam hampir terlelap, sebab yalah penat keluar dengan kakak dia dan sebagainya. Lepas tu dengan bau-bauan aromaterapi ni membuatkan dia lebih tenang. Jadi dia pun macam okeylah, sandar kepala dia and mata dia hampir tertutup. Okey, mata dia hampir tertutup. Dalam keadaan mata dia hampir-hampir tertutup tu guys, dia terdengar macam ada orang buka pipe shower tau. Tapi yang dia dengar tu yang shower yang dekat depan dia lah, bukan shower yang dekat bilik tu, bukan. Yang dekat depan tu dia terdengar. So dia macam, okey, siapa ni? Takkan kakak dia pula yang nak mengacau dia ke, nak shower sekali ke apa? Tak mungkin lah kan. So dia pun tanya, siapa lah yang buka shower ni kan. So dia pun buka mata dia. Dia buka mata dia, dia alangkah terkejutnya dia ternampak satu perempuan yang sangat cantik, muka macam ala-ala Cina, tengah mandi depan dia. Tengah mandi depan dia guys. So makcik ni dia dah lah penakut, tak tahu nak cakap apa, dia terdiam. Makcik ni perhati je perempuan yang tengah mandi ni kan. And perempuan tu pun, masa mula-mula dia nampak perempuan tu memang menghadap dia lah. Dia tengok muka perempuan tu cantik sangat, rambut panjang kan. So perempuan tu pusing, membelakangkan makcik dia ni dan mandi. Makcik ni tak tahu nak buat apa. Dia terdiam dan terkaku tengok perempuan ni mandi kan, dalam keadaan yang tidak berpakaian, rambut panjang sampai ke bahagian pinggang. Tapi rambut dia cantik lah, very nice, rambut dia panjang je. Jadi makcik dia macam 50-50 macam, apa benda yang aku nampak ni betul ke tak betul. Dia nak jerit, dia tak boleh nak jerit. Dia tak, seolah-olah macam terkaku, dia tak boleh nak keluarkan apa-apa kata sekalipun. Ini macam tak real lah dia cakap kan. So dia pun tutup mata. Dia tutup mata, dia buka balik mata dia, perempuan tu dah tak ada. And kepala pipe shower tu pun tak on sebenarnya kan. Jadi dia pun macam okey, dia tak ada cerita banyak. Dia terus keluar daripada bathtub tu, ambil towel, lap-lap badan apa semua, pakai baju apa semua, terus masuk dalam bilik tu. And dalam bilik tu pula ada 2 katil guys. Okey, ada 2 katil. Dia malam tu cakap kat kakak dia, kak, aku nak tidur dengan kau malam ni. Kakak dia macam pelik lah. Kenapa kau nak tidur dengan aku malam ni? Dia kata, so dia bagi alasan macam, tak adalah, dah lama tak jumpa kakak kan, mungkin boleh tidur sama-sama, borak-borak kan, dah lama rindu kata dia kan.
So kakak dia macam okey lah, since kau pun dah rindu, jomlah kita pun borak-borak lah, dia kata. Dan jomlah borak-borak kan. So diorang pun borak-borak macam biasa, catching up the old stories. Tapi adik dia ni ataupun makcik Ana ni tak bagi tahu apa-apa langsung dekat kakak dia ni tentang apa yang dia nampak kan. Borak punya borak, jam almost pukul 12 malam kan. So kakak dia pun cakap jomlah, jam pun dah pukul 12 malam, apa kata kita tidurlah sebab besok pun aku ada urusan pagi nak kena selesaikan, dia kata kan. Adik pada mak dia ni pun cakap macam okey, jomlah kita tidur kan. Masa makcik Ana ni tidur, dia dapat satu mimpi yang agak menyeramkan lah sebenarnya kan. Okay guys, so mimpi dia bermula macam ni. Alright. So pada satu hari dekat kampung makcik Ana ni kecoh, digemparkan dengan berita ketua kampung tu meninggal dunia. Semua orang panik, semua orang huru-hara satu kampung ni. Tapi makcik dia ni macam pelik lah. Dalam keadaan huru-hara ni, tak ada seorang pun yang pergi ke gereja, pergi sembahyang ataupun berdoa. Oh guys, just to remind you guys yang family Ana ni adalah beragama Kristian. So dia pun pelik, kenapa tak ada siapa-siapa yang pergi ke gereja untuk berdoa, untuk sembahyang, sedangkan ketua kampung tu dah meninggal dunia kan. Tapi makcik ni macam malas nak fikir. Okay, dia pun geraklah sorang-sorang pergi ke gereja dan start untuk semayang. Diorang ni orang Kristian, diorang start semayang, berdoa dan sebagainya. So lepas dia dah settle semayang, berdoa dan sebagainya, dia pun balik ke kampung dia tu. Jadi kampung dia dengan gereja tu tak jauh lah, dia pergi balik. By the time dia pergi balik dekat kampung tu, orang dah ramai, sesak sangat dekat kampung tu. Jenazah ataupun mayat pada ketua kampung tu masukkan dekat dalam keranda kayu. Okay? Keranda kayu tu ada cermin. Bukan cermin yang kita tengok muka, bukan. Cermin yang boleh nampak dekat bahagian dalam keranda tu kan. Jadi maknanya bila jenazah ataupun mayat dekat dalam keranda tu, bila kita tengok daripada luar, kita boleh nampak mayat dalam tu kan? Kita boleh nampak orang kat dalam tu. So diorang pun letaklah ketua kampung dekat dalam keranda tu, dan diorang mula berarak daripada kampung ke tanah perkuburan Kristian dekat area situ. So masa diorang tengah berarak, tengah bawa keranda ni, si makcik Ana ni pun teman lah kan, sebab ialah ketua kampung kan. Dia kenal ketua kampung ni, rapat dengan ketua kampung, dia pun teman. Dia follow lah orang ramai-ramai agak bawa jenazah tu ke kawasan perkuburan. So dalam perjalanan tu, makcik Ana ni dia macam tak berhenti-henti berdoa. Bila dia baca doa, dia pandang dekat keranda tu. Lepas tu dia baca lagi doa. Dia baca doa, dia pandang lagi kat keranda, baca doa. So seolah-olah macam dia sedih lah, dia sedih dengan pemergian ketua kampung kan. Dia berdoa tanpa henti, dia berdoa. Perjalanan dia daripada kampung tu sampailah nak ke kawasan tanah perkuburan tu, dia berdoa. Sampai satu part dia berdoa, dia tengah khusyuk berdoa, dan dia pandang ke arah ketua kampung tu, pandang ke arah keranda tu. Dan dalam masa yang sama, semasa dia tengah toleh dekat keranda tu, dia nampak ketua kampung tu buka mata guys, terbeliak, buka mata, terbeliak macam ni kan. Pandang ke arah makcik Ana ni, tapi pandangan dia bukan biasa-biasa guys. Aku cerita ni pun dah meremang ni. Pandangan dia bukan biasa-biasa guys. Pandangan dia yang sangat menyeramkan, dengan senyuman sinis, dengan tersengih. Pandang macam tu kan. Lepas dia nampak ketua kampung tu punya muka macam tu, dia terus terjaga pada tidur. Dia tengok jam, dah pukul 8 pagi je. Dia tengok sebelah, kakak dia ni tengah tidur lagi ni. Makcik Ana ni adalah orang yang sangat penakut, dan dia suka fikir benda-benda bukan-bukan. Dia terfikir nak kejut kakak dia ni. Yalah, kakak dia pun ada urusan penting, dia terfikir nak kejut kakak dia ni. Tapi yalah, dia ni kan penakut, dia tak jadi nak kejut, sebab dia percaya ataupun dia takut ada benda yang menyerupai kakak dia yang tengah baring kat situ. Orang Sarawak cakap tumpang muka lah, orang kata. Dalam keadaan yang 50-50, nak kejut ke tak nak kejut ke, nak kejut ke tak nak kejut. Okay, dia batalkan niat untuk kejut kakak dia ni. Dia terus masuk dalam toilet, mandi. Tengah nak bersiap-siap nak pergi kerja lah. Sebab dia ni kan mengajar dekat tadika, siap-siap nak pergi kerja. So lepas dah settle semua, dah siap apa semua, dia pun keluarlah daripada bilik hotel tu. Tengok kakak dia masih tengah tidur. Dia tak nak kejutkan kakak dia. Dia terus keluar daripada hotel. So dia pun jalanlah kaki daripada bilik hotel tu, jalan sampailah ke lift. And dia pun tekanlah lift, tekan butang bawah.
lift pun sampai. So dia pun masuk dalam lift macam biasa. So once dia dah masuk, dia tekan butang LB. LB tu kira lobby lah. Pintu tu nak tutup. By the time pintu tu nak tutup, pintu tu buka balik. Dia nak tutup, dia buka balik. Dia nak tutup, dia buka balik. Makcik Ana ni dah lah penakut. Mulalah berdoa macam-macam dalam lift tu kan. Makcik Ana ni dia percaya yang ada sebahagian ataupun ada beberapa roh yang masih berkeliaran dekat area hotel tu, yang masih terperangkap, yang masih tak tenang. Jadi dia dekat dalam lift, hujung lift tu dia duduk berdoa. Tolong jangan kena ganggu ke apa, ataupun suruh roh tu semua dibebaskan ke apa. Dia berdoa. Pintu tu tertutup. Dia rasa lega lah. So dia pun, lift pun bawa lah dia terus sampai ke lift, sampai ke lobby. Bila dia dah sampai lobby, dia nak jalan kaki pergi ke kapak luar lobby ni. Dia pun nak mulakan hari macam biasa lah. Dia jalan kaki keluar daripada lobby hotel tu ke kapak, ke tempat parking kereta. Dan dia masuk kereta dan dia pun gerak lah pergi ke office macam biasa. Dan perjalanan daripada tempat dia nak mengajar sekolah tadika tu dengan hotel tu kurang lebih dalam 20 minit lah, 20-25 minit. So by the time dia sampai office, dia pun turun daripada kereta and dia capai handbag dia. Okay, dalam handbag tu macam-macam lah. Dalam tu ada punch card, ada handphone, apa semua. Dan office dia masih menggunakan sistem punch card. Okay, jadi dia pun bawa lah handbag dia pergi ke satu office. Kira bila dia nak punch card ni, dia kena masuk dalam satu office. Dalam satu office tu ada satu bilik kecil. Bilik tu khas untuk orang punch card je. Dan mesin punch card dekat dalam bilik kecil tu. So dia pun pergi ke office dengan bawa handbag dia apa semua. Sampai dekat office, dia pun buka kasut dia dekat depan bilik punch card tu. Dia buka kasut dia apa semua. So dia pun punch card lah. Punch card settle. Dia sampai dalam almost pukul 9 lah sampai. Once dah settle tu, dia pun nak gerak lah pergi kelas. So masa dia nak keluar daripada bilik punch card tu, ada satu kerusi dekat depan bilik tu. So dia duduk kat kerusi tu, dia ambil kasut dia nak pakai. So dalam masa yang sama dia tengah nak pakai kasut dia ni, tangan dia ni duk tarik pintu bilik punch card tu untuk dia tutup lah. Dia tutup kan. So dia pun pakai kasut. So dia pun nak gerak. So by the time dia gerak, dia jalan dalam 20 tapak lebih kurang, 15 ke 20 tapak ke depan. Tiba-tiba dia dengar pintu yang ditutup tadi tu terbuka. Kebuka macam dia toleh belakang, dia tengok macam tak ada siapa pun kat situ kan. Tak ada pula ada staff lain ke yang datang nak punch card ke apa. Dia ingat kan ada staff lain yang datang nak punch card kan. Bila dia toleh tengok tak ada siapa. So dia macam masa tu dia tak terfikir apa lagi. So dia pun patah balik pergi kat tempat tu. Dan dia make sure yang dia pastikan pintu ni dia tarik and tutup rapat. Dia tutup rapat pintu ni. Again, dia pun gerak daripada bilik tu, keluar daripada bahagian office tu. Selang 10-15 tapak, dia terdengar lagi sekali bunyi pintu tu terbuka. Dan dia toleh, dan tak ada orang pun yang buka pintu tu. Pintu tu memang dia dah confident yang dia dah tarik pintu tu sekuat hati. Pintu tu memang tak boleh buka dengan sendirinya lah. So dia macam, dia takkan patah balik. Sebab dia ni penakut kan. Dia tak patah balik. So dia terus berlari pergi ke kelas dia dan mulakan sesi mengajar dia macam biasa. Cuma on that particular day, hari tersebut, pemikiran Makcik Ana ni tak berapa nak tenteram sangat. Sebabkan duk fikir apa yang dah jadi semalam, yang dia nampak perempuan yang muka ala-ala Cina tu mandi, dengan mimpi dia, dengan kejadian kena kacau pintu terbuka sini. Dia tak boleh nak fokus sangat mengajar masa tu. Benda ni jadi pada tahun lepas, tahun 2020, sebelum PKP 1 kan. Sampai ke hari ni, Makcik Ana ni masih tak jumpa jawapan kenapa yang dia ni diganggu sampai macam tu sekali. Tapi dia percaya mungkin ada sesuatu yang nak bagi tahu dia something. Wallahualam, kita pun tak tahu kan. Meremang je cerita kisah ni. Sebab ini adalah cerita yang pertama yang kami terima yang beragama lain ataupun beragama Kristian. Ini first time yang aku dapat cerita. Jadi dia punya feel tu lain sikit guys. Thank you so much Ana for sharing. Okay, and the best part, nama Ana ni nama penuh dia Annabelle kan. Kalau korang tahu cerita Annabelle pun takut juga kan cerita tu kan. Bagi aku
again, macam aku cakap sebelum-sebelum ni, kita bukan keseorangan dekat dalam dunia ni. Banyak makhluk-makhluk Allah yang turut duduk sekali dekat dunia kita ni. Sekarang pun dah pukul 12.30 tengah malam kan, and aku masih bercerita seram. Seram babe. Okey lah guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ini tentang kisah seram subscriber. Okey, kepada sesiapa yang ingin berkongsi cerita dengan kami, ingin menceritakan tentang kisah-kisah mistik, kisah-kisah seram anda, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Okey, jangan lupa guys. Okey guys, aku rasa itu saja untuk hari ini dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, and I will see you again. Assalamualaikum.